الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. Yang dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam, tuan-tuan pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ur Rahman, muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah sekalian, mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita nak sambung kitab, tuan-tuan, masa dia sudah sampai untuk kita menurunkan kuasa kita sebagai rakyat, memilih kerajaan untuk memerintah, memimpin kita. Apa pandangan Islam? Bolehkah kita ini berkecuali, tak mau terlibat di dalam pilihan raya, tak mau mengundi? Tuan-tuan, kajian menunjukkan bahawa anak-anak kita, anak-anak muda kita tak berapa nak ambil berat lagi dah tentang politik, kerana mereka cemuh dah. Dengar duduk berkelahi, duduk berkebut nak jawatan, akhirnya mereka tak mau mengundi. Jadi saya cakap malam ni untuk mengajak tuan-tuan bagi melaksanakan satu amanah tanggungjawab memimpin anak cucu kita untuk melaksanakan kewajipan kita. Apabila besok ditentukan tarikh pengundian, pakat-pakat mengundi. Kalau kita ini tak fikir masa depan negara kita, siapa nak fikir? Kalau kita tak corakkan masa depan negara kita, maka orang lain akan mencorakkan. Kalau kita tak fikir kepentingan agama kita, siapa nak fikir? Kalau kita tak berjuang untuk angkat agama kita, tinggikan agama kita, siapa nak berjuang? Jadi tuan-tuan, kita kena jadi kerajaan. Kita tak boleh buat semua, kita tak boleh tinggal ke semua. Bila tersepit antara dua yang mudarat, pilih yang ringan mudaratnya. No? Akhaffud dararain. Lah suka tak suka, kita nak kena mengaku bahawa kita sedang berhadapan dengan persimpangan. Nak pilih siapa nak jadi kerajaan ni? Pilihan raya ke-14 sampai 3 Perdana Menteri tak pernah jadi dalam sejarah. Sebelum kita baca kitab, minta maaf Tok Imam, saya nak kena bercakap pasal masa dia sampai dah. Bulan depan saya mai sudah habis, masa sudah berlalu, time out. Jadi sebelum sampai masa tu, saya nak habaq kat tuan-tuan bahawa kita akan bertanggungjawab depan Allah. Kita akan bertanggungjawab kerana tiap yang kita perturunkan esok di kertas undi itu, kita akan ditanya. Jangan kata politik ini terlepas, bebas daripada dosa pahala, daripada surga neraka. Semua ada kira. Zalim ni bukan kata satu kalimah, setengah kalimah pun tak boleh sokong.
setengah kalimah tu tak boleh sokong. Bukan kata satu perkataan, setengah perkataan pun tak boleh. Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong pun kepada orang zalim. Nanti kamu disentuh oleh api neraka. Tuan-tuan, kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan optimis mereka akan kembali memerintah Malaysia. Saya sebelum nak sikit lagi nak bercakap ni, nak minta dulu supaya berlapang dada lah. Saya bercakap ni daripada perspektif agama, sebagai orang agama. Tetapi saya tetap menyatakan bahawa saya menghormati perbezaan pandangan. Mungkin tuan-tuan berbeza pandangan dari saya, tapi jangan kita berpecah. Jangan kita macam dulu-dulu tak matang politik, berkelahi sampai tak pergi masjid, berkelahi sampai pulau kenuri kenara, sakit demam, mati. Jangan. Pada akhirnya tuan-tuan, ini tanggungjawab. Tak apalah tuan-tuan nak cap tu ke, cap ni ke, tapi kita mai di masjid, kita sembahyang, kita mengaji, kita faham, kita kena buat apa yang Allah perintah. Pada akhirnya kita akan bertanggungjawab. "22 bulan menyaksikan Pakatan Harapan memerintah negara." Tuan-tuan sedang tak siapa yang paling dominan dalam kerajaan Pakatan Harapan? Yang paling ramai dalam kerajaan Pakatan Harapan itu adalah DAP, 42 kursi. PKR 37 kursi, di dalamnya ada Melayu, dalam dia juga ada India, dalam dia juga ada Cina. Maknanya dalam PKR ada pelbagai bangsa yang jadi wakil rakyat dia, ahli parlimen dia. DAP 42 kursi, 41 kursi semua bukan Islam, kecuali seorang. Amanah ada 11 kursi. Maknanya parti yang akan dominan, yang akan menguasai Pakatan Harapan itu adalah DAP. 22 bulan menyaksikan tuan-tuan, banyak benda berlaku. Saya tak tahu tuan-tuan sedang tak sedangnya. Ada satu orang ahli parlimen dia, nama dia Steven Sim Chi Keong. Dia ni daripada Bukit Mertajam, ahli parlimen Bukit Mertajam. Di dalam satu forum ketika mereka memerintah, Forum Naratif Malaysia Baru, dia kata apa? Dalam ucapannya dia kata, "The kingdom of God is an unstoppable mission." Dia kata kerajaan Tuhan Kristian ini sudah tidak boleh lagi dihalang di dalam misinya. And the reason of simply this, God Himself will act on it, and that is our unshakable confidence. Dia kata apa tuan-tuan? Tak ada, dengan alasan yang kecil sahaja, dia kata sekalipun Tuhan sendiri yang akan menjayakan misi itu, dan kita tidak tergugat dengan keyakinan itu. Maknanya DAP ni di belakang dia adalah gerakan Kristian untuk menguasai Malaysia. Tuan-tuan, sedang tak bahawa Cina seorang masuk Islam, 16 ke 17 Cina Kristian lah ni. Kalaulah kita yang majoriti Islam ini berjaya dipecah dan kemudian diperintah, maka mission mereka untuk menjayakan God Jesus
mereka untuk menguasai Malaysia semakin dekat. Kita ramai 70%, tetapi kita berpecah. Tuan-tuan, kita sangat-sangat mengharap supaya kita tidak lagi berpecah untuk menghadapi PRU ke-15. Tapi nampak harapan itu semakin samar. Nampak macam kita ini begitu sekali tamak dengan jawatan, tak boleh berkongsi dengan orang lain. Kita nak semua kursi kita bertanding, biar kita berpecah. Kemudian yang paling saya bimbang, esok menang sorak kampung pun tergadai. Kalaulah kerajaan 22 bulan itu kembali memerintah, saya tak tahulah apa akan berlaku. Tuan-tuan bayangkan, hari ini DAP berjaya mengkaderkan orang Melayu. Ada adun daripada DAP Melayu. Ada ahli parlimen seorang Melayu. Sedangkan sebenarnya parti DAP ini adalah parti yang dulu begitu asing dengan orang Melayu. Tuan-tuan, DAP memperjuangkan Malaysia. Tuan-tuan tahu apa dia? Apa maksud Malaysia? Dia nak kebebasan. Dia menuntut keadilan, kesaksamaan, solidariti. Dia nak Malaysia, iaitu bukanlah Malaysia ini milik kumpulan elit kleptokrat, dia kata. Bukan segelintir pemuka agama. Bukan segolongan demagog kaum. Malaysia adalah untuk rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Melanau, siapa sahaja yang menjadi warga negara Malaysia, semua kata. Bolehkah macam tu? Dalam perlembagaan Malaysia kita ada hak orang-orang Melayu. Kita ada Bumi Putra. Kita ada Raja-Raja Melayu. Kita ada agama Islam, agama persekutuan. Mereka nak sama. Tuan-tuan, 65 tahun kita merdeka. Apabila Sultan Raja menganugerahkan pingat, mereka tolak. Tidak ada MP daripada DAP dibenarkan menerima darjah kebesaran yang dianugerahkan oleh Sultan. Tak boleh. Jadi maknanya mereka tidak mengiktiraf raja kita. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ada satu orang nama dia M. Kula Segaran, naib pengerusi DAP kebangsaan. Hari itu masa dia berada dalam kerajaan 22 bulan, dia adalah timbalan menteri. Dia kata apa? Dia kata Melayu kaum pendatang. Dia kata kita mesti mengetuk kepala guru-guru yang ajak sejarah yang salah sebegini. Pergi beritahu kepada semua kenyataan ini keluar daripada mulut saya. Dia kata, dia timbalan menteri. Dia kata Hindu adalah kaum pertama di Malaysia 2,500 tahun yang lepas. Tuan-tuan ingat tak macam mana pihak Kementerian Pendidikan hampir mengedarkan satu komik yang prakatanya ditulis oleh Lim Guan Eng. Tuan-tuan ingat tak ingat? Komik tu tuan-tuan hampir diedarkan dan dibatalkan, ditarik balik oleh Kementerian Pendidikan sebab dia telah pun menafikan sejarah dan mempromosikan komunis di dalam komik itu. Tuan-tuan tentu masih ingat 300 bekas anggota Parti Komunis Malaya telah dihimpun di satu hotel di Kajang dengan dihadiri oleh ahli parlimen DAP. Tuan-tuan tentu masih ingat macam mana pada ketika zaman 22 bulan itu
hampir setiap hari ada isu yang menyebabkan kita cukup risau tentang Islam dan Melayu. Tentu masih ingat macam mana Kementerian Pendidikan pada ketika itu nak buat apa? Tulisan Jawi berapa lai aja. Nak mengaji di sekolah SAJKC. Tetapi akhirnya isu Jawi telah menyebabkan Menteri Pendidikan ditukar. Pegawai dia bagi tahu apa? Pegawai dia bagi tahu timbalan Menteri Pendidikan lagi power dari Menteri Pendidikan. Bahkan Menteri Keuangan yang diwakili DAP menguasai keputusan Menteri Kementerian Pendidikan. Jadi saya sebut benda ni pasal apa? Sebab saya takut tuan-tuan kata tuan-tuan bimbang, tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan kata tuan-tuan bukan pilih DAP, tuan-tuan pilih yang mana? Tuan-tuan pilih PKR. Tapi sebenarnya tuan-tuan memilih koalisi Pakatan Harapan yang akan menyebabkan mereka kembali berkuasa dalam negara kita. Saya minta maaf. Pasal apa? Saya cakap politik. Tapi politik ini untuk pentadbiran dan masa depan negara. Sampai masanya orang dulu-dulu apabila dihantar supaya orang dalam masjid ni susah fikir lah bab politik pentadbiran ni, bagi orang lain fikir. Akhirnya kita lantik orang yang menyebabkan kita dan rakyat kita dan agama kita yang lebih penting besar lagi utama berada dalam kedudukan yang lemah, tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian, DAP telah pun menyokong ISET, ya, ISET Stuart Room kalau tuan-tuan ingat dulu, dan mereka marah kepada Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Mahathir Mohamad, kerana telah menarik balik ISET itu yang sudah pun ditandatangani hampir, tuan-tuan. Pasal apa? Dia akan membatalkan, sebab ISET ini dia belagar dengan perlembagaan negara. Dia akan menyebabkan bangsa jadi sama. Yang itulah yang diperjuangkan oleh DAP. Ada seorang ustaz, dia ni pegawai penerangan negeri Pulau Pinang. Dia kata cita-cita dia nak tengok negara kita menjadi republik. Tak ada lagi raja, tak ada lagi sultan. Menjelang tahun 2030 sultan tak ada. Dia ustaz, tuan-tuan, balik dari Pakistan dan pergi culuk di Mesir. Balik mai dia dilantik sebagai pegawai penerangan kerajaan Pulau Pinang. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tentu masih ingat bahawa Abu Jinping telah diterbangkan. Dia berasal dari Perak, tuan-tuan. Tuan-tuan tentu ingat Jinping ni siapa? Jinping adalah bapa komunis, di mana keturunan dia kebanyakan berada dalam DAP. Anak menakan dia, sepupu dia tu sampai Lee Kuan Yew tu sepupu dia, tuan-tuan. Ling Kit Siang tu sepupu dia. Anak-anak menakan dia, Lim Guan Eng tu anak menakan dia, tuan-tuan. Jadi tak heran mereka berjuang untuk mengembalikan mayat dan mengalihkan abu mayatnya ke Malaysia tanpa memperdulikan kecewanya para tentera dan askar yang telah mengorbankan diri, nyawa mereka, putih kaki, hilang nyawa mempertahankan negara. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, paling sedih, tuan-tuan, isu Zakir Naik yang hari itu alhamdulillah hampir dia nak dihantar balik ke India. Sehingga kan Syed Saddiq itu orang Islam, tuan-tuan, menteri pada ketika itu, dia menjadi jurucakap DAP, nak suruh kerajaan hantar balik Zakir Naik ke India. Alhamdulillah, kerana Tun Mahathir tak sampai hati nak hantar Zakir Naik balik ke India. Puak-puak DAP ni kata apa kat Zakir Naik? Setan. Terang-terang mereka kata setan. Zakir Naik itu setan. Jadi saya bukanlah kata resis, tidak, tetapi mereka tidak menghormati
tidak menghormati apa yang disebut sebagai perlembagaan kita sendiri yang meletakkan beberapa keistimewaan kepada penduduk asal peribumi ini. Islam agama kita adalah agama perlembagaan, agama negara. Tuan-tuan, dalam perlembagaan perkara 3, Islam adalah agama negara. Bangsa Melayu ni dia ada hak dia sebagai bangsa peribumi. Dia ada hak-hak keistimewaan orang Melayu. Nampak tak, tuan-tuan? Tetapi malangnya apabila orang Melayu sanggup menjadi kuda tunggangan kepada DAP. Saya tak tahulah kalau mereka dapat balik, sebab baru-baru ni DAP telah mengeluarkan satu solusi di Kuala Lumpur bahawa mereka akan melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan. Maksudnya lepas pilihan raya ke-15, bila mereka menang, lah ni mereka tentu sedang tawar-menawar dengan koalisi mereka, Amanah dan PKR, dan mereka adalah dominan kerana mereka paling ramai. Mereka akan menuntut supaya lepas ni hampa kena bagi kami melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan. Faham tak pilihan kerajaan tempatan, Ustaz? Maksud dia, di bandar-bandar pekan-pekan itu yang ada majlis bandaraya dengan datuk bandarnya, ahli-ahli majlisnya. Kalau daerah ada majlis daerahnya, maka mereka itu dilantik secara pilihan raya, bukan lagi macam lah ni kerajaan lantik. Jadi DAP nak buat benda tu, itu solusinya, tuan-tuan. Tadi muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama nanti dan tunggu, dan sama-samalah tunaikan amanah itu nanti dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan kita semua dapat selamat daripada dipertanggungjawabkan apabila kita balik jumpa Allah kelak di atas apa yang menimpa agama kita dan juga apa yang sedang kita hadapi hari ini. Biarlah kita ini menjadi